Belanjawan 2023 sia-sia. Kelakarnya, selepas bentang Belanjawan 2023, Parlimen dibubarkan. Lepas itu berteriak kata ia bukan bajet sia-sia. Kementerian itu dalam satu kenyataan berkata bajet 2023 masih tertakluk kepada kelulusan Parlimen yang bakal bersidang semula selepas pilihan raya umum ke-15. Katanya bajet 2023 perlu dibentangkan bagi perancangan kewangan yang teratur, iaitu anggaran pendapatan, peruntukan dan perbelanjaan untuk tahun depan. Usaha menyiapkan bajet 2023 mengambil masa 6 bulan, membabitkan lebih 200 sesi libat urus bersama pihak berkepentingan serta mengkaji lebih 250 memorandum dan 12,000 cadangan. Justru pembentangan bajet 2023 pada 7 Oktober lalu tidak sia-sia kerana ia akan dibentangkan semula kepada Parlimen selepas pilihan raya umum ke-15. Malah kerajaan baharu boleh bersandar kepada proses libat urus yang lebih komprehensif dan menyeluruh dalam rangka persiapan melaksanakan pelbagai inisiatif untuk manfaat rakyat, perniagaan dan ekonomi, kata kenyataan itu dipetik utusan online. Kasihan sungguh kepada pihak yang telah dikerah untuk merangka bajet 2023 selama 6 bulan dan kemudian ia tidak diluluskan di Parlimen dan perlu dibentangkan semula selepas pilihan raya umum ke-15. Tidakkah itu bermaksud pembentangan pada 7 Oktober satu kerja sia-sia? Sementara itu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar pula bertegas bahawa bajet 2023 yang dibentangkan Jumaat lepas bukan satu perkara sia-sia walaupun pembubaran Parlimen diumumkan pada Isnin. Beliau berkata belanjawan itu adalah komitmen Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang akan dibawa semula ke persidangan Dewan Rakyat selepas pilihan raya umum ke-15 sekiranya Barisan Nasional memerintah semula. Betul ke Ismail Sabri akan jadi Perdana Menteri jika Barisan Nasional menang pada pilihan raya umum ke-15? Sementara itu, bekas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Muhammad Hanifah Maidin berkata tidak ada perbahasan bagi bajet 2023. Jauh sekali kelulusan Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Berkenan yang di Pertuan Agong lagi jauh. Oleh itu, bajet 2023 dari sudut undang-undang ibarat makhluk tak bernyawa. Ia tiada apa-apa faedah. Jika ada yang kritik ialah suatu yang buang masa, ianya kritikan yang sangat berasas, tegasnya. Beliau menyindir Kementerian Kewangan yang masih ada masa yang lumayan untuk dibazirkan bagi menyediakan sebuah bajet yang tak boleh diguna pakai. Semua tahu penyediaan bajet adalah kerja yang amat cerewet dan membebankan masa, wang ringgit dan tenaga, khususnya tenaga para kaki tangan awam. Memang sukar nak diterima akal setelah persiapan yang panjang diperlukan untuk sediakan bajet 2023. Selepas itu, ia sekadar dibentang dan tak ada perbahasan jauh sekali untuk diluluskan. Lalu, ia hanya sekadar bajet yang dibuang kertas dan duit, bidasnya. Beliau mempersoalkan kenapa bajet itu masih dibentangkan juga. Jawabnya, kerana ada elemen dalam politik yang penuh sedar bagaimana cara nak bermain dengan game bajet untuk menggula-gulakan rakyat untuk dapat undi rakyat. Itu sahaja. Bagi elemen politik sebegitu, undi adalah oksigen untuk mereka. Yang mereka harap kononnya bajet itu adalah rujukan polisi yang penting bagi sektor perniagaan dan pelaburan, itu hanya sekadar gincu pemerah bibir dan mekap tebal untuk sembunyikan kedut di wajah, sindirnya. Menurut beliau, daripada sudut perlembagaan persekutuan, bajet 2023 perlu dibentangkan semula tak kira siapa pun yang akan jadi kerajaan selepas ini. Ini kerana di bawah perkara 55/5 perlembagaan, bajet 2023 atau RUU Belanjawan 2023 telah luput sebaik sahaja Parlimen dibubarkan. Hanifah menjelaskan sesebuah bajet hanya boleh dipakai sekiranya ia diluluskan di Dewan Rakyat dan di Dewan Negara tetapi tidak sempat untuk mendapat perkenan yang di Pertuan Agong. Ketika itu tidak kira sama ada Parlimen diprorog atau dibubar, ianya tidak akan luput berdasarkan apa yang dinyatakan di bawah perkara 55/7 Perlembagaan Persekutuan. Sedangkan bajet 2023 hanya sekadar dibentangkan sahaja. Janganlah hina rakyat seolah-olah bebal tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang sia-sia, mana yang berfaedah. Rakyat yang bijak akan sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan.
Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.